Okey. Okey, cikgu nak bincang soalan exam cikgu tahu kamu tak dapat lagi kertas tu sebab masa time dah nak balik, nak cuti dah itu pun cikgu tak habis marking lagi. So tak sempat nak bagi pada kamu kertas exam. Cuma cikgu dah key in markah kamu pagi ni. Siapa yang dah tengok, tengoklah. Siapa yang belum tengok lepas kelas nanti boleh tengok. So conclusion daripada exam semester 1 tu banyak lagi yang kamu kena improve. Okay, cikgu bagi statistik Yang dapat 90 seorang sahaja. Dapat 90 seorang saja. Yang dapat 80 tak ada langsung 80 dan ke atas tak ada langsung. 70 dan ke atas 6 orang. Okey, 70 dan ke atas 6 orang. 6 orang sahaja. Dan kebanyakannya dalam kelas kamu ni 60 dan juga 50 lebih. Tapi cikgu agak tak tahulah. Ada 2 orang gagal kat sini bawah daripada 40. Tak tahulah soalan susah sangat ke apa ke. Tolong respon sikit, soalan susah ke? Respon sikit dalam chat tu. Susah ke, moderate ke, senang ke macam mana? Sebelum kita bincang soalan. Memeningkan Syahid. Dan susah. Soalan susah Syahid je yang respon. Yang lain? Soalan macam ni okey tak? Mungkin salah teknik. Atik mungkin salah teknik. Tak ingat susah ke tak? Fikri sama tak ingat langsung lah. Dah cuti Dah tak ingat langsung lah. Okey baik, so kita bincang satu-satu. Kertas kamu, kalau kamu balik maktab nanti baru cikgu bagi balik So untuk result kamu tengok dekat dalam sistem je lah. Cikgu dah key in dah. Okey baik. So kita bincang soalan. Cikgu nak respon daripada kamu juga Okey baik, soalan yang pertama. Diagram 1 shows an aeroplane is flying a certain height with a constant velocity. Baik, kat sini dah ada keyword the constant velocity. Sebelum ni cikgu ajar kepada kamu kalau constant velocity bermaksud ia adalah apa? Tolong respon dalam chat. Kalau constant velocity, apa yang kosong? Ya, betul, kosong. Apa benda yang kosong? Acceleration dia zero. Okey, acceleration dia zero Kalau acceleration dia zero, so dia akan effect kepada apa? Ya, betul Atik. Acceleration dia akan jadi zero. So kalau acceleration dia zero, constant velocity, acceleration dia zero, so dia akan effect kepada apa? Untuk nak menjawab soalan ini. Hello, tolong respon. Tak tahu cakap tak tahu, jangan bagi cikgu menunggu ni Apa benda dia effect kepada apa kalau acceleration dia zero? Ni ada orang tak? Tak tahu. Tak tahu. Okey, kejap. Tak tahu. Okey, so acceleration dia jadi zero disebabkan oleh the constant velocity. So bila acceleration zero, dia akan effect kepada, sebab yang ini dia ada drag force, dia ada forward force. So dia ada kena mengena dengan resultant force. So resultant force dia akan jadi apa kalau constant velocity, acceleration is zero, resultant force dia akan jadi apa? Kosong, ya betul. Sebab apa? Formula force adalah F is equal to MA. So kalau A ni dah zero, automatik dia darab dengan ni, dia akan jadi zero. Keseluruhan dia akan jadi zero. So resultant force dia akan jadi zero. Ada orang buka mic. Okey, baik. So kalau resultant force dia jadi zero, baik. Kita dah tahu bahagian benda tu, so kita jawab soalan ni. What is the drag force? What is the drag force if the forward thrust caused by the engine is 200,000? Okey, kalaulah forward ke arah kanan ini adalah 200,000, ke arah kanan 200,000. So kalau ke arah kiri, resultant force dia zero, bermaksud ke arah kiri berapa? Tolong jawab.
Kalau kanan 200,000, ke arah kiri kalau resultant force dia 0, kiri adalah sama. Ya, betul. Maksudnya dia adalah 200,000. Jawapan dia adalah cicak. Cikgu tak buat pula apa dia ni, analisis tentang objektif ni. Kalau tak cikgu boleh tahu kelas kamu ni berapa orang yang betul, berapa orang yang salah. Okey. So jawapan dia C, tapi setakat yang cikgu nanda itu ada yang salah maksud dia tak faham tentang constant velocity untuk soalan ni. So kalau dia tak tahu constant velocity bermaksud dia tak boleh jawab soalan ni. Okey baik, seterusnya soalan nombor 2. Ni pun lebih kurang sama. Diagram tu shows a man ride speed dia 110 km/h. There are two force resisting motion with which the air resistance 33 NA ni salah dia 33 Newton, bukan NA, Newton sahaja. Dan frictional force dia adalah 75. Baik. So, cikgu lukiskan yang ke kiri air resistance. Air resistance. Okay, air resistance adalah 33 Newton. Frictional force ni, frictional force pun ke kiri juga, frictional force juga 75 Newton. Determine the thrust. Determine the thrust of the engine. Okay. Kirakan thrust untuk engine tersebut. Thrust tu ke arah sini lah. Thrust dia berapa. So sekarang ni dalam statement ni dia bagi tahu constant speed. Macam tadi juga. Kalau constant speed bermaksud respon. Kalau constant speed dia adalah A dia 0. So kalau A 0, resultant force dia akan jadi apa? A dia 0, resultant force akan jadi apa? Akan jadi 0 juga. Ya, betul. Resultant force akan jadi 0. So kalau jadi 0, maksudnya kiri dan juga kanan adalah sama. Okey, kiri dan juga kanan adalah sama. So total yang belah kiri ni berapa? Tolong respon, total belah kiri ni berapa? 108. 33 campur 75, 108. So jawapan dia adalah yang ke belah kanan juga adalah 108. Jawapan dia adalah C. Tu pun ada juga yang salah. Sebab dia tak faham constant speed ni. Dia tak faham. Tak tahu berkaitan dengan constant speed ni, so memang tak boleh jawab lah soalan ni. Rapu-rapu dia jawab. Okey? So jawapan dia adalah cicak. Baik, seterusnya pergi lagi kepada soalan yang ketiga. Okay, the force are in equilibrium for all the following phenomena except. Okay, a book falling from a table. Equilibrium ke tak? Tolong respon. Yang A ni. Equilibrium ke tak? Dia sama ke tak kalau buku jatuh ke bahagian bawah? Maksudnya force ke atas dan juga ke bawah dia. Sama ataupun berbeza? Okey, Hasya kata tak. Okey, tak. Okey, jawapannya betul. Bermaksud jawapannya adalah A lah. Kalau kamu tengok B ni, fan hanging. Kalau dia hanging, maksud dia tak bergerak. Bermaksud bahawa force dia kesemuanya adalah sama, equilibrium. Yang C ni, hanging juga, tak bergerak juga. So, force kesemua arah dia adalah sama. Dan juga satu lagi, bicycle descending a hill at constant velocity. Dia bergerak. Dia bergerak ke bahagian bawah bukit, tetapi dengan constant velocity. Bermaksud kalau constant velocity tadi kita bincang, apa yang akan jadi 0? Kalau constant velocity, acceleration akan jadi 0. Satu lagi, bila acceleration 0, resultant force akan jadi 0. So dia akan jadi equilibrium. So B, C, D ni memang ketiga-tiga ni equilibrium. A ni sahaja yang bukan equilibrium. So jawapannya adalah ayam. Okay. Baik, seterusnya soalan nombor 4. Yang ini cikgu dah terang pada kamu. The object is in equilibrium state. Cikgu dah terang pada kamu kalau berkaitan dengan arrow ni, triangle ni, kalau kita nak bezakan sama ada dia resultant force yang biasa ataupun resultant force dia dalam equilibrium state macam mana? Dia mestilah start dan penghujung dia akan berakhir dekat mana? Tolong respon. Kalau untuk equilibrium, kalau nak buat segitiga, tempat yang sama. Ya, betul. Dia start daripada permulaan sampai hujung dia nanti dia akan sama. Okey, kita tengok Kalau yang ni, kalau A ni, dia start daripada sini. Contohnya lah, cikgu letak starting point dekat bahagian sini. Pergi bahagian sini, tiba-tiba tak boleh lalu dekat bahagian Z ni untuk dia pergi kepada starting point balik.
So A ni automatic salah. B kita start daripada, katakanlah kita start daripada sini bawah ni okey, pergi kepada arrow bahagian atas X ni, nak pergi ke Z dah tak boleh dah sebab Z ni ke belah kiri. So yang B ni pun salah. C ni X ni pergi ke bahagian sini, naik ke Y, pergi ke Z, dia patah balik ke tempat yang asal. Okey, C ni possible, boleh jadi jawapan yang betul. Kita tengok D pula. D, katakanlah cikgu start daripada sini sini naik ke X, pergi ke Z, pergi ke Y. Yang ini pun macam lebih kurang betul, C ataupun D. So jawapan yang paling tepat adalah yang mana? Tolong respon. Jawapan paling tepat adalah C ataupun D. Jawapannya adalah cicak. Sebab apa? Tengok balik arrow dia punya arrow X ke bahagian bawah je ni, condong macam ni. Kalau D ni X dia ke atas. So yang ini dah salah dah, dia punya direction untuk arrow. So jawapan yang paling tepat adalah cicak. Okey, equilibrium dia akan kembali kepada tempat yang asal balik. So itu adalah equilibrium. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Number 5. Okey, spring Which section of the graph obeys Hooke's law? Yang mana satu yang mengikut hukum Hooke's? Hooke's menyatakan apa? Tolong respon dalam chat kejap. Apa yang kamu faham tentang Hooke's ni? Nak tahu tentang Hooke's law, dia mesti akan ada formula. Apa formula dia? Ataupun Hooke's ni menyatakan tentang apa? Tolong respon. Hello, respon. F over X. F over X. Tak tepat dia. Okay, F is equal to KX. Okay, itu formula dia. Lepas tu Hasyah. F directly proportional to X here. Maksudnya Hooke's law ni menyatakan bahawa, kita tulis formula dulu F is equal to KX. Okay, ini formula untuk Hooke's law. Okay, di mana kita nak relatekan di antara force dan juga extension of the spring. Bermaksud bahawa apakah yang dimaksudkan dengan hukum Hooke's? Menyatakan bahawa F ni cikgu keluarkan balik F directly proportional to X. Bermaksud kalau graf untuk F berlawan dengan extension X, dia akan jadi garis lurus start daripada kosong. Okey, inilah yang mengikut obey Hooke's law. Okey, dia akan straight line saja daripada F ke X ni, dia akan straight line, dia adalah directly proportional. So, dalam graf ni, jawapan dia yang mana yang bawah ni? Yang mengikut hukum Hooke's. Tolong jawab. Jawapan ni, yang mana satu yang mengikut hukum Hooke's? Okey, jawapannya adalah A, ya betul. O ni adalah apa? O adalah origin. O. Even kat sini tak ada label O, tapi O tu origin lah sebenarnya, start daripada kosong. Okey, kosong sampai ke A. Okey, yang B ni OB ataupun tidak? Tolong respon sikit. A ke B ni? Dia mengikut hukum Hooke's ke tidak? Tidak, ya betul. Okey, dia tidak mengikut hukum Hooke's sebab Hooke's menyatakan bahawa force dengan extension directly proportional. Dia mesti garis lurus ni. So bila dia garis lurus, dia tiba dah ada bengkok, bermaksud spring tersebut dia dah ada masalah. Bermaksud bila kamu panjangkan, sepatutnya spring tersebut akan kembali kepada bentuk yang asal. Okey, tapi bila kamu tarik sampailah dia terlebih daripada spring constant dia, bila kamu lepaskan balik, panjang asal tu dia tak jadi panjang asal dah. Maksudnya dia dah berubah daripada panjang yang asal. So daripada situ kamu tahu bahawa spring kamu dah rosak. So bermaksud yang AB ni spring dah rosak lah. Dia lebih daripada limit untuk spring tersebut. Setiap spring dia ada limit dia. Sebab tu yang kamu belajar tentang spring constant K ni. Cikgu nak tanya sikit. F directly proportional dengan X ni graf ni. So daripada graf ni, kalau gradient dia, gradient untuk graf ni yang ni, gradient, akan dapat nilai apa? Tolong respon. Daripada F dengan X ni, nilai gradient ni akan dapat nilai untuk apa? Nilai untuk K. Ya betul. Nilai untuk spring constant.
Okay, gradient akan dapat nilai spring constant. Okay. Sebab itulah formula F is equal to Kx. K ni adalah gradient dia. Okay. Baik. Kita teruskan lagi. Okay, number 6. Berkaitan dengan spring juga. Spring S. Okay, seterusnya spring can only hold maximum load 5 kg. Which method is the most appropriate to enable cradle to withstand more load? Macam mana caranya untuk memastikan bahawa dia boleh tampung lebih banyak beban dekat bahagian spring ya. So apa modification yang kita boleh buat untuk spring S ni? So jawapannya adalah yang mana? Agak-agak kamu lah, yang mana? Hello, tolong respon sikit sebelum cikgu bagi jawapan. Dah jawab kan itu kan? B. Okey, betul. Jawapannya adalah bola. Ya, betul. Okey, memasang secara paralel. Cikgu dah pernah terang kepada kamu, kalau paralel bermaksud kita akan pasang secara sebelah-sebelah, so dia akan berfungsi di antara satu sama lain. Kalau kamu pasang secara series, menegak terus, so dia adalah sama sahaja. So cara nak memastikan bahawa kita boleh tambahkan lagi beban dengan cara kita akan pasang lebih banyak spring secara paralel lah. Secara paralel. Sebab itulah kalau kamu tengok buaian yang baby selalu guna tu, so dia selalunya gunakan spring yang lebih kan, tapi dia letak sebelah-sebelah supaya dia dapat tampung lagi lebih banyak beban untuk baby tersebut. Okey. Okey, baik, seterusnya. Yang ini. Yang ini yang cikgu tanda itu cikgu tengok ramai sangat yang salah. Tak tahulah, tak faham ke apa, tak tahu lah. Baca soalan baik-baik Spring X dengan Y being stretched by a different mass. Okay, X dengan Y. Dia ada dua spring yang berbeza kat sini. X dan juga Y. Dia bagi info apa lagi? If the original length 10 cm. Original length tu bermaksud sebelum kita letakkan beban. Sebelum kita letakkan beban, dia punya length dia adalah 10 cm. Okay, so bila kita dah letakkan beban 3 kg ni, berapakah length untuk PQ bila disusun secara ni? Sekarang ni cikgu nak tanya, ni disusun secara apa? Series ke parallel? Tolong respon. Yang belah kanan ni disusun secara apa? Series ke parallel? Series. Okay, good. Betul. Okay, baik. So kita pergi yang bahagian sini dulu. Kita menconteng sikit. Sekejap. Okay, yang ni. Sekarang ni yang X dulu. Sekarang ni sepatutnya original dia 10 cm. Sepatutnya 10 cm. Bila dia letakkan 1 kg, tiba-tiba dia jadi 30 cm. So berapa pemanjangan yang berlaku? Tolong respon. Untuk X ni berapa pemanjangan yang berlaku? 20. Okey. So tahulah kamu bahawa 1 kg untuk X akan menyebabkan pemanjangan dia akan jadi 20 cm. Okey cukup Itu untuk X. Okey baik, kita pergi kepada Y pula. Y permulaan dia pun 10 cm juga, tapi dia letakkan kat sini beban dia 2 kg. Okey, 2 kg, berapa pemanjangan kat sini? Untuk 2 kg? Berapa pemanjangan? 30. Kamu tengok kat sini 40. 40 kena tolak 10 Sebab yang asalnya tadi 10. So 40 tolak 10. So pemanjangan 2 kg bersamaan dengan 30 cm. Bermaksud setiap 1 kg berapa pemanjangan yang berlaku untuk Y? Sangat penting ni. Untuk 1 kg berapa pemanjangan? Kalau 2 kg 30 cm. Kalau 1 kg 15. Matematik sahaja semua ni. 15 cm Okey. Okey, dah. Kita dah dapat setiap 1 kg untuk Y, setiap 1 kg untuk X. So kita pergi kepada yang bahagian series. Kalau kita pasang secara series, dia akan terus direct dengan beban Dia tidak berfungsi di antara satu sama lain.
Maksudnya yang ini akan direct terus dengan beban 3 kg ni, yang Y ni pun juga akan terus direct dengan beban 3 kg. Okey, kita pergi pada X tu. Kalau X 3 kg bermaksud berapa sentimeter untuk pemanjangan X? Matematik. Cikgu dah buat 1 kg 20 cm. Kalau 3 kg berapa sentimeter? 60. Good. Terus. Sekejap. Tak nampak kan? Tukar warna. Ini adalah 60. Okey, sini 60. Okey, seterusnya Y. Y 1 kg 15 cm. Kalau 3 kg berapa sentimeter? Kalkulator. 15 darab 3? 45. Campur dua-dua dapat berapa? So pemanjangan dia berapa? 105. Okey? So dia nak pemanjangan P dengan Q. Okey, daripada atas ni sampai bawah ni lah pemanjangan P ke, sampai ke Q. So jawapan dia adalah 105 cm. 125? Mana dapat 125? 45 campur 60. Kejap. Betul. Okey. Sila. Ya, betul. Bukan 105 Silap. Sebab apa? Sebab apa Atik kata 125? Disebabkan oleh 105 ni akan tambah lagi dengan 20. Mana datang 20? Ya, datang 20 adalah dari segi original daripada X dan juga Y. So X 10, Y 10. Campur kedua-duanya dapat 20. So jawapannya 125. Bagus Atik. Okay, so jawapannya adalah cicak. Boleh ke tak? Faham ke tidak? Tolong respon sikit. Jawapannya adalah cicak, 125 cm. Hello, faham ke tidak? Okey, boleh Okey, baik. So, habis untuk soalan nombor 7. Seterusnya, soalan nombor 8. Okay, wooden block released in water. H is the depth of the block. Okay, dari kedalaman untuk blok tersebut. P is the water pressure of the surface. S. Okay, which graph show the relationship between P and H? Apa formula untuk pressure in liquid? So, respon sikit untuk situasi ni. P is equal to? Apa formula untuk pressure in liquid? Cik akak, cik abang. P is equal to rho Vg. Astaghfirullahaladzim. Mati. Mana datang rho Vg pula? Itu buoyant force. Rho GH. Tertukar tu. Rho GH. Okay. Rho ni density, G ni gravity, H ni adalah height ataupun kedalaman. Okay. Baik. So ini formula dia. So sekarang ni dia tanya graf mana yang menunjukkan relationship antara P dengan dan juga H. So P dengan H. Apa relationship antara satu sama lain? Kalau susunan formula dia macam ni. So P dengan H ni, apa relationship antara satu sama lain? Tolong jawab. Cikgu dah pernah ajar pada kamu untuk formula. Kalau disusun secara level yang sama, so P dengan H ni adalah directly proportional. Ya, betul. Directly proportional. Bermaksud kalau P dengan H directly proportional, graf dia adalah yang mana satu? A, B, C, D. Yang mana satu? Jawapannya adalah cicak. Ya, betul. Jawapannya adalah cicak. Okey. Susah. Senang. Okey. Good. Okey, soalan jawapannya adalah cicak. Baik, seterusnya soalan 9. Simple mercury barometer. If the atmospheric pressure dia 760 mmSg, what is the length H? Dia bagi pressure dia adalah 760 mm Hg. Length untuk H adalah berapa? So jawapan dia adalah yang mana? Jawapannya adalah apa? A. Jawapannya adalah
A, ya betul. Tolong hati-hati Sebab kalau kamu tengok sini 760 mm. Okey, kamu tengok sini. Ni pun ada 760 mm juga. Oh, jawab C. Salah. C ni salah Sebab apa salah? Kenapa yang ini C salah? Padahal unit dia betul 760 mm. Apa salah kat sini? Tolong respon sikit C ni. Kenapa salah? Unit. Ya betul. Sebab dia mmHg. mmHg tu unit untuk apa? Respon? Cikgu Nadia sebenarnya pressure. Bagus. Pressure. Alamak, lagi 10 minit lagi. Itu dah nak habis masa. Cikgu masuk boleh Okay, sekejap. Okay, so ini adalah untuk pressure. So jawapannya adalah ayam. Jangan pula jawab B. Sebab B ni 760 cm. Sekarang ni milimeter. So milimeter tukar kepada sentimeter dia akan jadi 76. So jawapannya adalah ayam. Okay. Tolonglah elok. Okay. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 10. Ini. Faktor yang mempengaruhi gas pressure. Okay, faktor affecting the gas pressure. So jawapannya adalah gas pressure. Jawapannya adalah yang mana? Yang kamu rasa kamu jawab yang mana? Yang betul yang mana? Hello, kamu respon. Untuk gas pressure. Density mempengaruhi untuk gas pressure tak? Ketumpatan untuk gas. Hello? Jawapannya B. B. Maksudnya temperature. Betul? Temperature mempengaruhi. Betul? Lepas tu artik kata 4. Volume. Okey, volume betul? Okey. Volume dan juga temperature dia mempengaruhi untuk gas pressure. Tajuk ni form 4 dulu kamu pernah belajar lah. Berkaitan dengan pressure dan juga volume dan juga temperature. PVT. Tajuk heat. Kamu pernah belajar tajuk heat? Tolong respon sekejap. Form 4 kan kamu belajar kan? Pernah kan? Ya betul lah. Okey, form 4 kamu belajar. So berkaitan dengan gas pressure. So dia ada volume, dia ada temperature. Okey, betul. Jawapannya kamu kata B tadi kan? Tapi masih lagi tak tepat disebabkan oleh untuk gas pressure dalam silibus kamu, dia ada satu lagi iaitu mass of gas pressure. Mass juga diambil kira untuk faktor yang mempengaruhi untuk gas pressure. So jawapannya adalah 2, 3 dan juga 4. Density tidak mempengaruhi So jawapannya adalah dadu. Okey. Cek balik. So yang mempengaruhi untuk gas pressure adalah temperature, mass dan juga volume. Okey. Baik, seterusnya ada 7 minit lagi. Calculate the gas pressure in the system shown. Okey, soalan ini kejap. Soalan ini kita bagi bonus. Disebabkan oleh dalam soalan ini, cikgu dah siap-siap dah bagi bonus dah. Dah markah kamu yang sekarang ni dah siap-siap tambah bonus sekali dah jangan nak ye sangat. Okey. Markah ni memang dah bonus. Sebabkan apa kita bagi markah ni sebab soalan ni bonus? Cuba kita cikgu. Apa masalah dengan soalan ni? Ke tak tahu? Terima kasih cikgu. Tak cukup info. Ya, betul. Okey, info yang sepatutnya dia minta kamu cari gas pressure dalam Pascal. Masalah sekarang ni kamu akan kira dekat bahagian sini hanyalah ketinggian saja. Dia punya length saja kat sini. So kamu kena convert length tersebut pergi ke bahagian Pascal. So kamu kena tahu density untuk bahagian ni. Kamu kena guna pressure in liquid rho GH. Okey, density untuk liquid ni. Masalahnya kat sini dia tak bagi tahu, dia bagi tahu water, tapi dia tak bagi info tentang apa dia ni, density untuk water tersebut. So kita tengok macam tak lengkap info, so kita bonuskan sajalah untuk ini. Okey. Baik, seterusnya tapi kalau soalan ni dia tak tanya dalam gas, dia tak tanya dalam Pascal lah. Kalau kita tanya dalam contoh length saja, berapa jawapan dia? Untuk soalan ni.
Sekarang ni cikgu nak tanya, guess. Sekarang ni ajak. 20 cm H2O. 20 cm. 20 cm Okey, kejap. Gas pressure dekat bahagian sini, atmospheric pressure dekat bahagian sini. Sekarang ni cikgu nak tanya pressure yang mana yang lebih untuk situasi gambar ni? Tolong respon. Gas pressure lagi lebih. Sebab apa? Dia tolak. Okay, sepatutnya level dia sama tapi dia dah tolak, so dia lebih. So berapa yang dia lebih dekat bahagian sini? 25 tolak dengan 20. So ketinggian dekat bahagian sini adalah 20 cm. 20 cm H2O. Okey, 20 cm H2O. Ini adalah pressure dia. Okey, so betul lah. Okey, baik. Cumanya 20 cm H2O. Okay. Baik. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 12. Ni prinsip apa? Cikgu pernah terang sebelum ni prinsip apa? Terus jawab. Hello. Ni prinsip apa? Archimedes ke, Bernoullis ke, Pascal? Yang tolak-tolak ni. Okey, Atik jawab Pascal. Okey, sebab apa kamu kata ini adalah Pascal? Macam mana kamu tahu itu adalah Pascal? Pascal menyatakan tentang apa? Hello, macam tak ada orang respon ni. Dia dalam closed container. Ya betul, dia dalam enclosed system. Ni bagus. Dia dalam enclosed system, bermaksud cecair tersebut berada dekat dalam bahagian tertutup. Bila kita tekan saja, dia keluar pada satu arah saja, so dia punya pressure dia adalah sama. So kalau kamu tebuk dekat bahagian sini, kamu tekan, so kesemuanya akan keluar dengan pressure yang sama sebab dia dalam enclosed system. So jawapannya adalah Pascal principle. Okay, baik, seterusnya soalan nombor 13. The load does not lift up. Determine the force needed to lift load X. So kita gunakan formula F1 F2 okay. Di mana force yang pertama ni kita letakkan kat bahagian sini yang kita nak cari. A1 ni adalah 2 cm. Kita guna 2 cm sebab kat bahagian sini pun dia guna cm square juga kan. Okey. Bahagian sini 10 cm square. Bahagian sini dia guna 40 Newton. So tolong masukkan, dapat berapa? Jawapannya berapa? Masukkan dalam formula. Jawapannya adalah dadu. Betul kan? Dadu kan? Dah kira kan? 8 kan? Okey. Okey, jawapannya dadu. Senang sahaja. Tak ingat formula, tak boleh jawab. Okey, baik. Seterusnya, kita ada 2 minit lagi. Jadi kalau kamu dah terkeluar ni, tolong masuk balik Fully immersed, experience a buoyant force. So, tengok kataan buoyant force. Dia berkaitan dengan prinsipal apa? Hello, buoyant force berkaitan dengan prinsipal apa? Hello. Lambat ni jawab. Bernoullis? Hasha, Bernoullis? Atik? Archimedes. Ya, betul. Archimedes. Bernoullis bukan Hasha. Bernoullis berkaitan dengan velocity dan juga pressure. Okay. So, jawapannya adalah Archimedes. Okay, buoyant force berkaitan dengan Archimedes. Okay, baik. Seterusnya. Ini banyak benda nak kena buat ni. Sekejap. Kita ada 1 minit lagi. Cikgu keluarkan kamu. Sekejap lagi kamu masuk balik. Okay. Takut nanti cikgu tengah kira-kira bahagian sini. Kita keluar nanti. Kena buat balik. Okay, cikgu keluarkan kamu dulu. Okay, masuk balik lagi.